Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan laporan berkenaan dengan kursus pentaksiran awal kanak-kanak PAKK 2293D. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sharifah Farah binti Said Husin Shah. Baiklah, antara isi kandungan yang terdapat di dalam tugasan yang telah saya hasilkan ini adalah seperti pengenalan, merancang, instrumen pentaksiran, pelaksanaan, merekod dan juga kesimpulan. Okey, kita pergi kepada pengenalan di mana pentaksiran ataupun penilaian merupakan satu medium yang sangat penting di dalam pendidikan. Melalui pendidikan awal kanak-kanak, pentaksiran boleh diklasifikasikan sebagai satu proses penilaian terhadap pencapaian kanak-kanak di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, di mana ia membolehkan seseorang guru itu menilai kanak-kanak dengan mendapatkan maklumat tentang diri kanak-kanak tersebut, melihat keberkesanan pembelajaran dan mengenal pasti aspek-aspek yang boleh diperbaiki. Melalui apa yang diperkatakan oleh Measles 1995, di mana beliau menyatakan bahawa jika pentaksiran dan penilaian yang sistematik hanya dilakukan pada satu-satu aspek tertentu sahaja, contohnya aspek kognitif dinilai melalui ujian dan peperiksaan bertulis, maka aspek itulah kelak yang akan menjadi fokus dan strategi pengajaran. Seterusnya, pentaksiran adalah bertujuan untuk menilai tentang prestasi seseorang murid di dalam pembelajaran. Selain daripada itu, antara tujuan lain pentaksiran adalah dengan menilai melalui aktiviti yang dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Pentaksiran mempunyai objektif lain di mana guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid serta melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif dan dapat menjalankan aktiviti dengan lebih berkesan. Guru juga dapat mengesan keberkesanan apa yang diajar melalui pentaksiran dengan menjadikannya sebagai medium untuk merangsang aktiviti mengikut keperluan dan pertumbuhan murid serta mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Seterusnya, kita pergi kepada merancang di mana kemahiran yang ditaksir ataupun yang telah dipilih oleh saya sendiri adalah kemahiran melalui perkembangan sahsiah, sosio-emosi dan kerohanian. Menurut Erik Erikson 1902 hingga 1994, di mana manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada refleksi terhadap keperluan tersebut dan perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut tahap tertentu. Setiap tahap mempunyai konflik yang perlu diatasi supaya tidak menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Ianya juga dikenali sebagai teori perkembangan psikososial Erikson yang terdiri daripada 3 faktor, iaitu kendiri, emosi dan sosial. Kanak-kanak yang memiliki keterampilan sosial yang tinggi akan lebih berkeyakinan dan lebih berani dalam menonjolkan diri, lebih mudah diterima oleh rakan-rakan sebaya dan lebih berjaya di dalam akademiknya. Ini menurut Elks-Knin 1995. Seterusnya, mengenai latar belakang kes yang dipilih, dapat dilihat bahawa emosi seseorang kanak-kanak itu tidaklah sama. Bahkan ia merujuk kepada tingkah laku yang positif dan juga negatif. Seperti yang anda dapat lihat di sini, di mana seorang kanak-kanak berumur 3 tahun 7 bulan iaitu Muhammad Adam Zikri bin Muhammad Tarmizi telah dipilih untuk dilaksanakan analisis terhadapnya. Berkenaan dengan Muhammad Adam Zikri, kanak-kanak ini merupakan kanak-kanak daripada Taska Kemas Beris Lampu yang bertempat di Kuala Besut, Besut Terengganu.
Berkenaan dengan laporan kajian pemerhatian terhadap kemahiran yang dikaji iaitu perkembangan sahsiah, sosio-emosi dan kerohanian. Berdasarkan analisis yang dibuat ke atas Muhammad Adam Zikri yang berumur 3 tahun 7 bulan ini, dapat dinyatakan bahawa kanak-kanak ini sebenarnya adalah seorang kanak-kanak yang sangat pendiam apabila di rumah. Walaupun begitu, sikapnya apabila berada di taska di mana tingkah lakunya adalah negatif, iaitu tidak bergaul dengan rakan-rakan dan suka menangis walaupun tiada apa-apa yang berlaku. Muhammad Adam Zikri juga tidak bergaul dengan rakan-rakannya dan ini merupakan suatu sifat yang sentiasa ada di dalam dirinya dan sentiasa murung juga tidak boleh ditegur. Melalui pemerhatian ini dapat dilihat Muhammad Adam Zikri tidak suka melakukan aktiviti yang disediakan oleh pendidik setiap hari. Muhammad Adam Zikri juga mudah menangis jika pendidik memberikan arahan seperti menyuruhnya makan, mengambil beg dan sebagainya. Dirinya akan cuba meronta-ronta ataupun kita sebut sebagai tantrum jika dirinya berasa tidak selesa. Di dalam perkembangan sahsiah sosio-emosi dan kerohanian, terdapat 5 kemahiran yang akan diberi perhatian terhadap pemerhatian yang dilaksanakan. Di mana yang pertama adalah memahami dan mengurus emosi diri sendiri, berkomunikasi dengan berkeyakinan, membina perwatakan diri, kebolehan mengawal diri, serta membina kemahiran sosio-emosi dalam interaksi dengan yang lain. Kita lihat kepada slide yang seterusnya iaitu berkenaan dengan latar belakang kanak-kanak ataupun biodata kanak-kanak, di mana jika kita lihat di sini ini adalah diri kanak-kanak tersebut yang bernama Muhammad Adam Zikri bin Muhammad Tarmizi yang lahir pada 20 Mei tahun 2020 dan telah dilahirkan di Hospital University Sains Malaysia SUSM Kubang Krian, Kelantan. Nama bapa Muhammad Tarmizi bin Jali, pekerjaan bapa adalah bekerja sendiri. Nama ibu pula adalah Anita binti Ali dan bekerja sendiri juga. Bilangan adik-beradik adalah seramai 3 orang dan Muhammad Adam Zikri merupakan anak yang kedua daripada 3 orang adik-beradik. Kita lihat kepada faktor yang menyumbang kepada emosi Muhammad Adam Zikri, di mana antara faktor-faktor yang menyumbang adalah pengaruh ibu bapa, pemakanan dan kesihatan dan juga pengaruh sumber teknologi. Kalau kita lihat kepada pengaruh ibu bapa, jika kita lihat di sini ibu bapa Muhammad Adam Zikri bekerja sebagai seorang peniaga ataupun bekerja sendiri, mempunyai syarikat percetakan yang berdekatan dengan rumah. Jika kita lihat di sini agak sukar untuk kedua ibu bapanya berkomunikasi dengan Muhammad Adam Zikri kerana kedua-duanya terlalu sibuk dengan kerja dan ada masa sempat bertanya dan ada masa tidak sempat untuk bertanya tentang keadaan anaknya di taska bagaimana. Seterusnya adalah pemakanan dan kesihatan. Jika kita lihat di sini, apa yang boleh saya dapati, Muhammad Adam Zikri sangat suka makan makanan ringan dan tidak gemar makan makanan yang berkhasiat seperti nasi, sayur, ikan, ayam dan sebagainya. Mungkin ini merupakan salah satu punca ataupun faktor yang menyumbang kepada emosi Muhammad Adam Zikri. Seterusnya adalah pengaruh sumber teknologi. Seperti yang kita sedia maklum, dengan zaman sains dan teknologi sekarang mempengaruhi kanak-kanak untuk menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap gadget ataupun tablet yang mereka gunakan dengan bermain game, dengan melihat video dan sebagainya. Mungkin ini juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada emosi Muhammad Adam Zikri menjadi kepada negatif. Okey, seterusnya kita lihat kepada implikasi terhadap kemahiran perkembangan sahsiah sosio-emosi dan kerohanian terhadap diri Muhammad Adam Zikri, di mana jika kita lihat gambar di sini, Adam sangat suka mengasihkan diri daripada bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Yang kedua adalah tingkah lakunya murung, tidak bercakap ataupun bersosial dengan kawan-kawan yang lain, dan dirinya juga mudah menangis dan memberontak walhal tidak ada apa-apa yang berlaku ataupun tiada apa-apa yang mempengaruhi dirinya untuk menangis dan memberontak. Memberontak maksudnya tantrum. Kadang-kadang Adam suka menghentakkan dirinya di lantai dan
Berkenaan dengan keadaan itu, sebagai seorang pendidik, saya hanya mampu untuk melihat dan hanya memantau sekiranya Adam berada di dalam keadaan yang baik, kita akan biarkan, dan jika menampakkan keadaan Adam yang agak agresif, kita akan cuba mengawal dan mengelak daripada ianya berlaku lebih lanjut lagi. Pemerhatian yang dinilai terhadap adik Muhammad Adam Zikri, di mana tempoh pemerhatian yang dijalankan adalah selama 20 hingga 30 minit. Data-data hasil dapatan analisis terhadap Muhammad Adam Zikri telah dikumpulkan dengan mengambil gambar tingkah lakunya. Pendidik memainkan peranan dengan memfokuskan aktiviti ataupun pendekatan belajar sambil bermain, dan juga memberi sokongan dan dorongan kepada kanak-kanak ini berkemungkinan menyebabkan kanak-kanak tersebut merasakan diri mereka berkebolehan dan berkeyakinan, di samping membantu peningkatan tahap kesihatan yang baik di dalam perkembangannya. Seterusnya kita masuk kepada instrumen pentaksiran, di mana instrumen pentaksiran yang sesuai ataupun yang boleh dinilai melalui pentaksiran ini adalah rekod berterusan, di mana rekod berterusan boleh diklasifikasikan sebagai catatan yang dinilai ke atas individu atau dalam kumpulan kanak-kanak semasa sesuatu kejadian berlaku, di mana setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh kanak-kanak akan dicatat melalui sepanjang tempoh pemerhatian. Melalui analisis ini, medium yang dihasilkan untuk menilai emosi terhadap Muhammad Adam Zikri adalah berkaitan dengan minatnya terhadap warna, di mana ianya dihasilkan adalah berkaitan dengan tajuk yang diberi, iaitu Aiskrim Celup Saya. Objektif aktiviti ini adalah untuk memupuk semangat keyakinan dalam diri, membolehkan kanak-kanak ini memberi fokus terhadap pengelasan warna yang dilakukan, memberikan peluang kepada Muhammad Adam Zikri untuk menghasilkan warna dan berkreativiti pada bahan yang disediakan, memberi Muhammad Adam Zikri berasa gembira dan seronok melalui emosi yang ditonjolkan, untuk memberi peluang kepada Muhammad Adam Zikri ini membezakan warna dengan mengelaskan warna mengikut warna yang ditetapkan, serta membolehkan Muhammad Adam Zikri ini meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan baik di antaranya dengan pendidik. Okey, kita teruskan kepada pelaksanaan, di mana nama aktiviti yang telah dilaksanakan adalah Aiskrim Celup Saya. Di mana kalau kita lihat kepada kronologi aktiviti ini adalah dimulai dengan alat bahan yang disediakan di hadapan kanak-kanak, dan pendidik mengajaknya melakukan aktiviti bersama. Seterusnya, jika kita lihat di gambar di sini, di mana Muhammad Adam agak sukar dan pada mulanya tidak berminat untuk melakukan aktiviti tersebut. Emosinya agak ke arah negatif, di mana dirinya seakan mahu menangis apabila diberi arahan oleh pendidik. Seterusnya, proses yang seterusnya dapat dilihat di mana Adam sudah mula berminat untuk bermain dengan warna. Pendidik menggalakkannya untuk memegang berus warna, dan Adam cuba membuat aktiviti mewarna tanpa menunjukkan emosi yang negatif ataupun tantrum. Seterusnya, untuk langkah yang seterusnya dapat dilihat peningkatan emosi yang positif terhadap diri Adam, di mana Adam sangat teruja dan seronok bermain dengan warna dengan membuat pengelasan batang aiskrim mengikut warna yang betul. Okey, baiklah, seterusnya adalah catatan di mana gambar di sebelah menunjukkan hasil kerja yang dilakukan oleh Muhammad Adam Zikri, dan pengelasan yang dilakukan olehnya adalah tepat. Okey, seterusnya kita pergi kepada merekod berterusan, di mana aktiviti Aiskrim Celup Saya ini sangat berjaya mengubah tingkah laku. Apa yang dapat dilihat, Muhammad Adam Zikri memberikan refleksi yang baik, di mana dirinya dapat menunjukkan kegembiraan, keterujaan dan fokus melakukan aktiviti tersebut. Pendekatan belajar sambil bermain juga membantu Muhammad Adam Zikri untuk lebih meneroka tentang apa yang dilihat, dan terserlah keberanian untuk mewarna dengan warna-warna yang disediakan mengikut kreativitinya.
Okey, kita boleh lihat di sini, ini merupakan rekod berterusan yang telah dinilai oleh pendidik, di mana melalui catatan ataupun perkara, kita dapat lihat hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh Muhammad Adam Zikri dapat dinyatakan bahawa berlaku perubahan sosio-emosi dan tingkah laku dalam dirinya yang berubah daripada bersifat emosi yang negatif kepada emosi yang positif. Ini bermakna aktiviti aiskrim celup sayi ini sangat berjaya mengubah tingkah laku. Apa yang dapat dilihat, Muhammad Adam Zikri memberikan refleksi yang baik di mana dirinya dapat menunjukkan kegembiraan, keterujaan dan fokus melakukan aktiviti tersebut. Malahan, pendekatan belajar sambil bermain juga membantu Muhammad Adam Zikri untuk lebih meneroka tentang apa yang dilihat dan terserlah keberanian untuk mewarna dengan warna-warna yang disediakan mengikut kreativitinya sendiri. Selain daripada itu, antara implikasi terhadap penghasilan produk ini di mana ganjaran ataupun reward yang diberikan oleh pendidik kepada Muhammad Adam Zikri merupakan bentuk bunga emosi. Jika kita lihat ulasan atau tindakan susulan yang diperolehi, di mana peningkatan dari aspek bahasa sangat memberi perbezaan, di mana Muhammad Adam Zikri sudah mula bertanya soalan dan bercakap bersama dengan rakan-rakannya yang lain. Peningkatan daripada segi sosial pula memberi perubahan kepada dirinya untuk lebih berani dan melakukan aktiviti dengan perasaan yang ceria. Melalui peningkatan daripada segi psikomotor pula juga dapat dinilai dengan cara melaksanakan aktiviti dengan bermain warna dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pendidik. Secara kesimpulannya, boleh dirumuskan bahawa aktiviti yang dilaksanakan oleh pendidik terhadap Muhammad Adam Zikri menepati piawaian. Tambahan pula dengan merangka aktiviti yang terbaik menjadikan kesan yang berkualiti dapat diperlihatkan seperti sesuatu konsep, fakta dan idea dapat difahami dengan jelas. Selain itu, kanak-kanak akan dapat mengikuti arahan yang diberikan oleh pendidik dengan baik. Ganjaran yang disediakan atau mudah disebut sebagai reward sangat berkesan digunakan bagi menarik minat kanak-kanak untuk melaksanakan aktiviti. Berdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan, terdapat satu cara untuk menguruskan emosi adik Muhammad Adam Zikri, iaitu dengan bermain dengan warna. Boleh dilihat, Muhammad Adam Zikri memberikan sepenuh perhatian dan melakukan aktiviti tersebut dengan bersungguh-sungguh. Ia merupakan satu cara yang baik untuk dirinya cuba berkomunikasi dengan pendidik dan rakan-rakan yang lain. Mewarna adalah aktiviti yang menggembirakan bagi dirinya dan menjadi medium untuk dirinya meluahkan perasaan. Secara keseluruhannya, pentaksiran secara berterusan memberikan panduan kepada pendidik untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan kepada kanak-kanak tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu ataupun yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.